Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIB, Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Normat dan barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha IR Insinyur Haji Natul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 5 malam 2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan. Dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan. Dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Ya Dzal Fadli wal Ihsan. Kekekalah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja kami, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami agar sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 4 Malam 2022 dengan hormat ta'zimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIB Ahli Majlis serta barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media, para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnia-Nya. Kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh
MDJB Bilangan 5 tahun 2022. Pada awal ucapan saya pada hari ini, ingin saya mengambil perhatian tuan-tuan dan puan-puan terhadap laporan kejadian banjir kilat yang berlaku baru-baru ini di dalam kawasan MDJB, iaitu pada 24 dan 25 Mei 2022, serta cadangan bagi mengelakkan ianya berulang pada masa akan datang. Susulan kejadian banjir yang berlaku, satu lawatan tapak bersama agensi kerajaan berkaitan bersama pihak pemaju telah diadakan bagi mencari punca selain menggariskan langkah penyelesaian serta-merta dan langkah penyelesaian yang kemasa sederhana terhadap kejadian banjir yang berlaku agar ianya tidak berulang di masa akan datang. Berdasarkan bacaan kadar intensiti hujan pada 24 dan 25 Mei lalu, kadar intensiti hujan adalah pada tahap yang tinggi, iaitu pada 86 mm dan 72 mm berserta dengan kejadian air pasang di sekitar kawasan Bandaraya Johor Bahru. Untuk makluman semua, sebanyak 3 lokasi banjir telah dikenal pasti pada 24 Mei 2022, iaitu di Bangsapuri, Plot A, Taman Lakit Idaman dan Jalan Hujung Kampung Melayu Majidi di dalam lembangan Sungai Tebrau Pelentong, serta di Jalan Mahmudiah dalam lembangan Selat Dua. Kejadian banjir kilat di Bangsapuri, Plot A, Taman Lakit Idaman adalah berpunca daripada crossing culvert yang dibina oleh pihak kontraktor projek double track kereta api Tanah Melayu yang masih belum siap sepenuhnya, yang menyebabkan aliran air sungai tersekat ataupun backflow berlaku dan melimpah. Outlet culvert sedia ada tertimpus dengan tanah disebabkan berlaku tanah runtuh. Saiz temporary inlet crossing culvert yang disediakan tidak dapat menampung air pada waktu hujan lebat dan laluan sementara telah menghalang aliran air dengan baik. Sehubungan ini, cadangan penyelesaian terhadap isu ini ialah pihak kontraktor dikehendaki menyelenggara temporary crossing culvert di inlet dan outlet secara berkala bagi memastikan kelancaran aliran air, menyediakan kawalan hakisan tebing yang sesuai seperti geotekstil dan sebagainya, serta membuka laluan sementara dan digantikan dengan I-beam dan checker plate. Bagi kejadian banjir kilat di Jalan Hujung Kampung Melayu Majidi pula adalah berpunca daripada pertambahan air dan tiada kawalan kerja tanah di tapak projek double track di kawasan upstream. Hubungan ini, langkah penyelesaian adalah dengan menyediakan silt fence dan kolam perangkap produk di kawasan projek double tracking bagi memastikan air lumpur di kawasan projek tersebut tidak melimpah keluar. Kejadian banjir kilat di Jalan Mahmudiah pada 24 Mei pula adalah berpunca daripada gali trap longkang tepi jalan yang tersumbat yang menyebabkan aliran air larian permukaan jalan tidak mengalir ke dalam longkang dengan baik sewaktu hujan lebat. Hubungan ini, skuad kilat MDJB bersama-sama pihak konsesi telah membersihkan dan menyelenggara gali trap secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan. Pada 20 Mei 2022 pula, terdapat 5 kejadian banjir kilat iaitu di Jalan Sebelah Darat dan Lembangan Selat Johor serta di Jalan Datuk Sulaiman, Jalan Kasa Taman Sentosa, Jalan Keris 2 Taman Seri Tebrau dan di Desa Melayu iaitu di Lembangan Sungai Tebrau Pelentong. Kejadian banjir di Jalan Sebelah Darat berpunca daripada dahan pokok dan sebatang pokok yang tersekat di dalam some crossing culvert yang menyebabkan aliran air parit utama terhalang dan melimpah ke jalan. Dahan pokok dan pokok yang tersekat di dalam some crossing culvert telah dibersihkan pada hari berikutnya. Bagi kejadian di Jalan Datuk Sulaiman pula, sebahagian besar gali trap di kawasan Datuk Sulaiman, Jalan Datuk Sulaiman telah tertutup, menyebabkan air larian permukaan tidak dapat mengalir terus ke dalam longkang. Hubungan ini, MDJB akan menaik taraf sistem pembaritan dan membuka semula gali trap yang telah tertutup serta membina sistem kebatan banjir OSD atau sistem kolam tampungan banjir bagi mengatasi banjir kilat di kawasan tersebut. Kejadian di Jalan Kasa dan Jalan Keris 2 Taman Seri Tebrau berpunca dari aras air Sungai Sengkuang yang sangat tinggi, menyebabkan aliran air dari kawasan Jalan Kasa dan Jalan Keris 2 tidak dapat mengalir keluar discharge ke sungai. Justru, MPJB mencadang untuk menaik taraf 2 unit pam sedia ada di Jalan Keris 2 bagi menampung air ketika waktu hujan lebat yang luar biasa
serta akan memasang tidal flags dan membina sistem tebatan banjir OHD di Jalan Kasa bagi mengatasi isu yang berlaku. Terakhir, kejadian banjir kilat di Desa Melayu adalah berpunca daripada gali trap longkang tepi jalan tersumbat menyebabkan aliran air pelarian permukaan jalan tidak dapat mengalir ke dalam longkang. Hubungan ini, MPJB menerusi skuad kilat MPJB telah membantu membersihkan dan menyelenggara gali trap secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan. Seperti semua sedia maklum, kejadian banjir kilat ini di bandaraya ini memerlukan kerjasama dan tumpuan serius oleh setiap agensi kerajaan yang berkaitan bersama-sama pihak swasta dan pihak pemerintah. Ini lebih-lebih lagi apabila projek-projek mega seperti projek double track KTM, projek RTS Link, projek bus rapid transit, BRT dan lain-lain lagi projek pemajuan di Bandaraya Johor Bahru ini telah kembali rancak setelah fasa pandemik berakhir. Kita perlu bersama-sama mengambil tanggungjawab dalam memastikan bahawa projek-projek pemajuan ini tidak mendatangkan kesan yang tidak diingini terhadap warga Bandaraya Johor Bahru, termasuk risiko kerosakan harta benda serta risiko terhadap keselamatan nyawa warga Bandaraya. Justru, MPJB bersama-sama agensi kerajaan lain serta pihak konsesi akan mengadakan mesyuarat secara berkala bagi memantau dan mengambil tindakan awalan atau preventive measures mengatasi kejadian banjir kilat ini dari berulang pada masa akan datang. Saya juga difahamkan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia sedang menjalankan kajian semula manual saliran mesra alam ataupun MASMA bagi menambah baik manual sedia ada. Ianya merupakan satu langkah yang amat dialu-alukan memandangkan kita dapat lihat ini berlakunya perubahan cuaca yang ekstrim yang diakibatkan oleh fenomena pemanasan global. Saya juga berharap keutamaan diberikan kepada perkara yang menyentuh pembangunan di bandar-bandar utama yang melibatkan air pasang. Pada hadirin yang saya hormati sekalian, pada 17 Mei yang lalu, MPJB telah mengadakan bengkel di Greater Johor Bahru bersama-sama MBIP, MBPG dan MPKU yang bertujuan untuk memperincikan dan mengenal pasti tindakan dan program jangka pendek, sederhana dan panjang 10 tonggak di Greater Johor Bahru. Untuk makluman warga bandaraya, agenda di Greater Johor Bahru ini diwujudkan bagi merealisasikan hasrat kerajaan negeri untuk memacu pembangunan negeri Johor dan Johor Bahru khasnya seiring dan setanding dengan bandar-bandar maju lain di luar negara. Melalui agenda di Greater Johor Bahru ini, satu kerjasama strategik secara pemufakatan yang kukuh dan konsisten akan diwujudkan dengan melibatkan 4 PBT dalam daerah Johor Bahru dan Ulai iaitu MPJB, MBIP, MBPG dan MPK. Melalui kerjasama yang erat dan efisien ini, kesemua 4 PBT akan bergerak sehaluan dalam perancangan serta urus tadbir berasaskan 10 tonggak utama iaitu: pertama, meningkatkan koordinasi dan jalinan kerjasama ke arah pemantapan sistem urus tadbir yang efisien, memperkukuh peranan dan fungsi 4 kawasan PBT sebagai sebuah metropolis bertaraf antarabangsa dan kompetitif di dalam satu entiti dengan imej dan penjenamaan The Greater Johor Bahru. Yang ketiga, menyelaraskan guna tanah secara seimbang bagi mencapai objektif pembangunan yang mampan, berdaya tahan dan responsif terhadap permintaan dan penawaran ekonomi semasa. Keempat, meningkatkan tahap accessibility dan mobility bandaraya melalui penyediaan infrastruktur yang komprehensif dan pengurusan pelbagai mod pengangkutan awam beserta kemudahan secara bersepadu. Kelima, membudayakan amalan rendah karbon. Keenam, meningkatkan kebersihan bandaraya melalui pengurusan sisa pepejal dan sisa buangan berjadual secara berkesan. Ketujuh, menyelaraskan pelaksanaan bandar pintar ataupun smart city secara bersepadu melalui perancangan jaringan infrastruktur digital dan telekomunikasi. 8. Meningkatkan hasil untuk jaminan makanan ataupun food security dan menyokong objektif kejiranan hijau, mempergiatkan usaha pertanian bandar secara sistematik. 9. Menguruskan sumber daya alam secara lestari dan konsisten. 10.
meningkatkan kesejahteraan hidup warga Bandaraya Johor Bahru melalui pemerkasaan sosioekonomi yang inklusif. Setiap tonggak ini mempunyai pelan tindakan yang dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu jangka pendek 1 tahun, jangka sederhana 2 hingga 3 tahun, dan jangka panjang 4 hingga 5 tahun. Untuk makluman semua, saya selaku Datuk Bandar Johor Bahru telah dipertanggungjawabkan untuk mengetuai agenda Dekretor Johor Bahru ini di peringkat PBT, dan satu pembentangan berkaitan pelan tindakan Dekretor Johor Bahru ini pada Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor telah diadakan pada 23 Mei lalu bagi diperhalusi sebelum diangkat kepada peringkat yang lebih tinggi. Adalah diharapkan agar kesemua perancangan dalam pelan tindakan ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan bagi memacu pembangunan dan menjana ekonomi Johor Bahru yang lebih berpotensi tinggi selaras dengan hasrat kerajaan negeri ke arah negeri Johor yang maju dan terbilang. Para hadirin yang saya hormati sekalian, pada 18 Mei yang lalu, Yang Amat Berhormat Datuk Wan Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor telah melancarkan aplikasi semakan dan muat turun bil cukai harta MBJB MyBill di Dewan Pembintan Sultan Ibrahim Johor Bahru. Aplikasi MyBill MBJB ini berfungsi untuk memudahkan orang awam membuat semakan bil cukai harta, muat turun bil cukai harta serta memastikan maklumat pemilik cukai seperti nombor telefon, alamat, email dan lain-lain. Melalui aplikasi MyBill, pengguna boleh mendapatkan bil cukai harta dengan segera tanpa perlu menunggu bil dipos atau hadir ke kaunter MBJB. Serta boleh mengakses maklumat bil cukai harta secara atas talian di mana-mana sahaja. Justru, saya amat menggalakkan agar orang awam dapat menggunakan aplikasi yang dibangunkan ini untuk kemudahan urusan harian mereka, terutamanya yang melibatkan bil cukai harta. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pemakluman untuk warga Bandaraya. Pertama, MBJB akan menganjurkan program JD Wake Up Recovery Day pada 11 Jun 2022 bermula jam 7 hingga 10 pagi di hadapan pejabat MBJB Jalan Datuk Am. Justru, warga Bandaraya dijemput hadir beramai-ramai untuk sertai berbagai aktiviti yang akan diadakan seperti berjoging, berjalan kaki, berbasikal, tiga kampung, pameran serta lain-lain program menarik sesuai untuk setiap isi keluarga. Kedua, pada 21 Jun 2022, MBJB akan menganjurkan seminar Green Building dan Universal Design dalam pembangunan MBJB di Holiday Villa Hotel Johor Bahru. Seminar ini mensasarkan penyertaan seramai 300 orang peserta dari pihak PBT, Kerajaan Negeri, CIDB, IRDA, pihak pemaju, perunding serta kontraktor yang terlibat secara langsung dalam pembangunan dalam kawasan MBJB. Seminar ini bertujuan untuk memberi maklumat, pengetahuan serta kesedaran berhubung keperluan menyediakan elemen hijau dan rendah karbon dalam pembangunan sebagaimana standard yang telah ditetapkan dalam MS 1525/2019 dan garis panduan perancangan kekiranan hijau. Ianya juga dapat meningkatkan pengetahuan serta kemahiran peserta dalam mematuhi keperluan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 UUK 34A Pindaan dan garis panduan yang telah ditetapkan dalam Malaysia Standard ataupun MS 1183, 1184 dan 1331 2003. Mereka yang berminat boleh terus menghubungi Urustia di Jabatan Kawalan Bangunan atau Koperasi Hadis Bandaraya Johor Bahru. Akhir sekali, baik sahaja selesai mesyuarat pada pagi ini, satu sesi menandatangani memorandum persefahaman dan diadakan di antara MBJB dan juga pihak TVCT. Tujuan utama persefahaman ini adalah untuk mengukuhkan lagi kerjasama di antara MBJB dan TVCT dalam pelaksanaan program peremajaan bandar di bawah program transformasi Johor Bahru. Ianya juga salah satu inisiatif MBJB untuk memelihara dan memulihara pelbagaian aset warisan
dan budaya di Pusat Bandar Johor Bahru serta menanamkan rasa kepunyaan terhadap kawasan setempat. Setakat ini saja ucapan saya hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Berpindah kepada perkara 3, iaitu mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 4 Palang 2022 bertarikh 28 hari bulan April 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bangsa Johor dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 4 Palang 2022 yang bertarikh 28 hari bulan April 2022 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang hormat Datuk Pengerusi, saya Jaya Sinan Lelaki Gopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 4 2022 bertarikh 28 hari bulan April 2022 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindahan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1 menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 29 hari bulan Mei 2022. Yang berbahagia Datuk Pengerusi, saya Khalid bin Alias membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara bilangan 5/2022 bertarikh 29 Mei 2022 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Saadia binti Husin menyokong usul tersebut. Jata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 5 2022 bertarikh 29 Mei 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindahan. Seterusnya perkara 4.2 menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 19 bulan Mei 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Abdul Rahman membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 19 hari bulan Mei 2022 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk, saya Zul bin Ahmad menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 5 2022 bertarikh 19 Mei 2022 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindahan. Berikutnya perkara 4.3 menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 19 bulan Mei 2022. Assalamualaikum. Saya Zulkifli Sulaiman membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 19 hari bulan Mei 2022 bagi diterima dan diluluskan. Saya PUTEK menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 5 2022 bertarikh 19 Mei 2022 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindahan. Seterusnya perkara 4.4 menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 24 bulan Mei 2022. Yang hormat Datuk Pengerusi, saya Jaya Sinan Lelaki Gopal membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 24 hari bulan Mei 2022 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Bakar bin Ali menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 5 2022 bertarikh 24 Mei 2022 tuju diterima dan diluluskan tanpa pindahan. Sebelum saya meneruskan perkara 4.5, pembetulan kepada tarikh mesyuarat ialah 26 bulan Mei 2022. Perkara 4.5. Seterusnya perkara 4. Menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 26 bulan Mei 2022.
Berhormat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam membawa betul supaya penata Jawatankuasa Pembangunan Bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 26 hari Pelan Mei 2022 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Roland Lim menyokong khusus tersebut. Ternyata Jawatankuasa Pembangunan Bilangan 5 2022 bertarikh 26 Mei 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindahan. Seterusnya, perkara 46 menerima penyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 24 bulan Mei 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Abdul Aziz dan Talib membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 5 Palang 2022 bertarikh 24 hari bulan Mei 2022 bagi diterima dan diluluskan. Saya Muhammad Faizal Abdul Rahman menyokong usul tersebut. Ternyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 5 2022 bertarikh 24 Mei 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindahan. Seterusnya, perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. Perkara 5.1, penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC bertarikh 9 Bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 12 hari bulan Mei 2022. Nyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 9 2022 bertarikh 12 Mei 2022 diterima sebagai maklumat. Seterusnya, perkara 6, usul penangguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Syarif menulis usul supaya mesyuarat penuh bilangan 5 Palang 2022 tarikh 31 Mei 2022 ditanjung. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Haji Roziati Haji Osman menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 5 2022 bertarikh 31 hari bulan Mei 2022 ditangguhkan. Seterusnya, perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam hadis, salam hadis saudara yang berbahagia. Hormat Datuk Haji Nur Nizam, Datuk Haji Osman, Datuk Tangga pada itu baru, Datuk Bahagia, Datuk Muhammad Pengormat, serta barisan ahli majlis, hormati Tuan Haji Miswan bin Yunus, majlis pada itu baru, hormati Puan NR Ajak Datuk Simak, Binti Muhammad, Timbalan Sumsel, majlis pada itu baru, Ketua Jabatan, para jabatan, tuan dan perempuan, para hadirin yang dihormati. Pertamanya, kepada Allah SWT dan Muslimah dan Muslim, kita bersama-sama hadir bersama penuh. Jadi pada kali ini, saya doakan semoga semua yang hadir akan sentiasa diberi kesihatan yang baik, kesejahteraan dalam kehidupan dan dipermudahkan dalam urusannya. Jangan pada majlis pada belum baru di atas penganjuran majlis terbelah macam malam yang telah berlangsung pada hari semalam dan juga kepada semua penerima anugerah. Saya ingin mengambil kesempatan sebenarnya kita masih dalam bersama ini. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri menyusul 10 jari. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua sekalian. Hormat Datuk kepada Datuk serta tuan-tuan, perempuan yang dihormati sekalian. Tidak terlewat di sini untuk saya mengucapkan terima pada pengurusan majlis pada hari itu baru. Yang mana telah banyak membantu ahli majlis dalam menyelesaikan banyak perkara dalam bersama-sama berjaya dan berbagai bentuk program pusat rakyat
perkara sedemikian haruslah diteruskan di masa-masa akan datang pada hari terus diperkasakan. Yang berhormat Datuk Tuan dan Puan, bila kita ingin menyelesaikan permasalahan rakyat, kita haruslah sentiasa berpegang terhadap kehendak dan pembangunan modal insan demi sanjungan dan kebaikan terhadap masyarakat. Terdapat beberapa perkara yang harus diambil perhatian untuk kebaikan dan keikhlasan rakyat pada pihak yang terjadi antara perkara khusus dalam kawasan bandar adalah seperti berikut. Pertama, pengindahan bangunan lama, kebersihan dan sebab taklah sentiasa dijaga agar ianya menjadi satu daya tarikan pelancongan untuk mengingatkan sejarah pada raya Johor Bahru. Itu sendiri pada raya taklah menggesa kepada bangunan supaya melakukan suatu perkara yang telah dinyatakan tadi. Kedua, rumah terbiar dan juga tanah yang terbiar. Yang terdapat di kawasan MKB khusus ini dalam daripada taklah diberi perhatian serta tindakan agarnya tidak menjadi mengganggu kepada masyarakat sekeliling dan apa yang kita dapati kebanyakan tempat-tempat ini menjadi tempat pengajian dadah secara sosial yang tidak sihat. Ia juga boleh melibatkan pimpinan yang mana akan terdapat pendatang dia oleh itu yang masih dululah benar pasti dan mengambil tindakan terhadap kondisi tidak terlibat. Memang Datuk dan Tuan yang dihormat sekian. Kesimpulan saya berharap agar segala apa yang telah disampaikan dalam secara penuh ini dan laporan dibuat amanah wajar diberi perhatian dan diambil tindakan segera demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Moga MJB akan terus dipandang oleh masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Datuk Tuan Sultan Wan Timbalan Sukses, Ketua Jabatan dan Gerakan Ahli Majlis di atas sokongan yang telah diberikan. Sebelum kita sendiri berkota fisikal dan mental agar kita dapat memastikan agenda menyelesaikan masalah rakyat dan memperkasakan majlis yang dijayakan. Mohon maaf dari saya jika ada kelanggar kata saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar, Barisan Ahli Majlis, Tuan Sulsa, Timbalan Sulsa, ahli-ahli FCCO, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Surat bulanan bilangan 5 Palang 2022 pada pagi ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Hormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan pada hari ini dan sedang surat dipohon untuk berdiri. Mohon tuan-tuan berada di Dewan yang merah untuk menyaksikan MOU selepas ini. Sekian makluman